Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afini binti Ahmad Razali, nombor matrik 1180787. Hari ini saya akan membentangkan buku pejuang saham yang bertajuk Market Beta. Alhamdulillah, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, saya panjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Sesungguhnya, apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama, dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri, dan segala ilmu yang baik hanya datang dari Allah SWT. Justru itu, saya memohon maaf jika ada penulisan saya tidak menepati cita rasa pembaca, dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Pengenalan bagi market beta. Beta adalah salah satu alat statistik yang mengukur turun naik harga sekuriti atau saham dengan merujuk kepada pasaran secara keseluruhan atau tanda aras lain yang digunakan untuk membandingkan prestasi sekuriti. Beta adalah komponen model penetapan nilai aset modal (CAPM) yang digunakan untuk mengira jangkaan pulangan saham. Beta juga adalah nombor yang memberitahu pelabur bagaimana saham tersebut bertindak dibandingkan dengan semua saham lain, atau paling tidak dibandingkan dengan saham yang terdiri dari indeks yang relevan. Beta memberi gambaran mengenai risiko saham berbanding risiko pasaran yang lebih besar. Beta juga digunakan untuk dibandingkan risiko pasaran saham dengan risiko saham yang lain. Penganalisis menggunakan huruf Yunani untuk mewakili beta. Seterusnya, mengapa beta penting? Setiap pelabur mempunyai pemahaman yang baik mengenai toleransi risiko mereka sendiri dan pengetahuan mengenai pelaburan mana yang sesuai dengan pilihan risiko mereka. Menggunakan beta untuk memahami turun naik saham dapat membantu pelabur memilih saham yang memenuhi kriteria risiko mereka. Yang ketiga, pelabur yang sangat menghindari risiko harus memasukkan wang mereka ke dalam aset dengan harga yang rendah seperti saham utiliti dan bil perbendaharaan. Pelabur yang sanggup mengambil lebih banyak risiko mungkin ingin melabur dalam saham yang mempunyai beta yang lebih tinggi. Analisis regresi pula adalah sekumpulan kaedah statistik yang digunakan untuk pengiraan hubungan antara pemboleh ubah dependent dan satu atau lebih pemboleh ubah independent. Ia dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dan untuk memodelkan hubungan masa depan di antara mereka. Regresi linear sederhana adalah model yang menilai hubungan antara pemboleh ubah dependent dan pemboleh ubah independent. Model linear sederhana dinyatakan menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah B X tambah U, di mana Y adalah prestasi saham atau dana, A adalah alfa yang merupakan lebihan pulangan saham atau dana, B adalah beta iaitu turun naik berbanding penanda aras. X adalah prestasi penanda aras yang sering menjadi indeks seperti KLCI. U adalah baki yang merupakan bahagian prestasi rawak yang tidak dapat dijelaskan pada tahun tertentu. Alfa pula adalah ukuran prestasi
pelaburan berbanding dengan indeks penanda aras yang sesuai seperti KLCI. Alpha 1 menunjukkan bahawa pulangan pelaburan dalam jangka masa yang ditentukan melebihi keseluruhan purata pasaran sebanyak 1%. Nombor alfa negatif mencerminkan pelaburan yang berprestasi rendah berbanding dengan purata pasaran. Nisbah alfa sering digunakan bersama dengan perkali beta yang merupakan ukuran turun naik pelaburan. Kedua-dua nisbah tersebut digunakan dalam model penetapan nilai aset modal CAPM untuk menganalisis portfolio pelaburan dan menilai prestasi teorinya. Alfa dan beta adalah syarat asas dalam pelaburan. Alfa mengukur prestasi saham syarikat disesuaikan dengan risiko aset terhadap penanda aras tertentu, manakala beta pula mengukur turun naik saham aset terhadap penanda aras. Oleh kerana KLCI umumnya dianggap sebagai indeks untuk pasaran saham keseluruhan, ia mempunyai alfa dan beta 1. Oleh itu, saham atau dana bersama dengan pulangan lebih besar daripada 1 akan mencapai alfa. Sementara saham dengan beta di bawah 1 akan kurang stabil daripada pasaran keseluruhan. Bagi pengiraan beta pula, beta dikira menggunakan analisis regresi. Secara numerik, ini menunjukkan kecenderungan pulangan saham untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran. Rumus untuk mengira beta adalah pembahagian covariance pulangan saham dan pulangan penanda aras dengan variance pulangan penanda aras dalam jangka masa yang telah ditentukan. Formula bagi beta ialah covariance RS RM bahagi dengan variance RM, yang bermaksud RS merujuk kepada pulangan stok, RM merujuk kepada pulangan pasaran secara keseluruhan atau tanda aras yang digunakan untuk perbandingan. Covariance RS-RM mengukur sejauh mana pulangan saham dan pulangan pasaran bergerak bersama-sama. Indeks dibentuk dengan cara yang mewakili keseluruhan pasaran. Sekiranya covariance positif, pulangan pasaran dan pulangan saham bergerak bersama. Sekiranya negatif, kedua-dua pun boleh ubah bergerak secara terbalik. Variance RM menunjukkan sejauh mana nilai tersebar dari mean. Beta portfolio. Pelabur juga boleh menggunakan beta untuk mengukur turun naik keseluruhan portfolio. Beta portfolio hanyalah purata wajaran aset dalam portfolio. Sebagai contoh, jika 50% portfolio terdiri daripada aset dengan beta 0.5 dan 50% portfolio lain terdiri daripada beta 2, maka beta portfolio adalah 1.25. Begitu juga jika 25% portfolio terdiri daripada aset dengan beta 0.5 dan 75% portfolio lain terdiri dari aset dengan beta 2, maka beta portfolio akan menjadi 1.625. Seterusnya, kita masuk ke bahagian risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Beta hanya mengambil kira risiko sistematik. Risiko sistematik atau risiko pasaran adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasaran dan bukan saham tertentu. Contohnya seperti perubahan kadar faedah, inflasi, kemelesetan dan perang. Risiko ini mempengaruhi seluruh ekonomi sehingga tidak dapat dielakkan. Ia dapat disederhanakan melalui hedging. Beta tidak mengambil kira risiko tidak sistematik. Risiko tidak sistematik adalah risiko yang secara khusus mempengaruhi syarikat atau industri tertentu dan bukan keseluruhan pasaran. Contohnya seperti tuntutan mahkamah diajukan ke atas syarikat, mogok oleh pekerja di syarikat dan pasukan pengurusan yang lemah.
Risiko ini dapat dielakkan dengan melabur dalam stok yang berbeza dan mempelbagaikan portfolio anda. Bagi tafsiran beta, beta adalah ukuran kuantitatif yang sangat senang ditafsirkan. Ia menggunakan analisis regresi untuk mengukur turun naik saham. Ini menunjukkan sama ada saham lebih atau kurang berisiko daripada keseluruhan pasaran. Terdapat banyak cara di mana beta dapat ditafsirkan. Sebagai contoh, saham mempunyai beta 1.6. Ini bermaksud bahawa untuk setiap perubahan 1% dalam pulangan pasaran akan ada perubahan 1.6% sebagai balasan saham tersebut. Juga boleh dikatakan bahawa saham ini 60% lebih berisiko atau tidak stabil daripada keseluruhan pasaran. Nilai beta bergantung pada data dan tempoh masa lalu yang dipertimbangkan untuk pengiraan. Masa lalu tidak selalu menjadi peramal masa depan yang baik. Syarikat mungkin mengubah profil risikonya dalam beberapa tahun dan maklumat itu akan memakan masa untuk diperhatikan dalam beta syarikat. Jadi, nilai beta akan terus berubah sepanjang masa. FTSE Bursa Malaysia KLCI. KLCI merupakan komponen indeks yang kini dikenali sebagai FTSE Bursa Malaysia KLCI dan peningkatan telah dilaksanakan untuk menyediakan indeks yang lebih mudah dilaburkan, dapat diperdagangkan dan diuruskan secara telus pada 6 Julai 2009. FTSE Bursa Malaysia KLCI merangkumi 30 syarikat terbesar yang disenaraikan di papan utama dengan pemodelan pasaran penuh yang memenuhi syarat kelayakan Peraturan Dasar FTSE Bursa Malaysia. Berikut adalah 30 komponen syarikat yang terdapat dalam KLCI. Panduan asas bagi tahap beta. Sekiranya beta kurang daripada sifar atau beta bernilai negatif, ia akan menunjukkan hubungan terbalik dengan pasaran. Sebilangan pelabur berpendapat bahawa stok emas dan emas semestinya mempunyai nilai negatif beta kerana cenderung lebih baik apabila pasaran saham merosot. Jika beta sama dengan sifar, maka ini menunjukkan bahawa tidak ada hubungan antara pergerakan pulangan saham dan pasaran atau KLCI. Dan oleh itu, kedua-duanya terlalu berbeza untuk mempunyai corak umum dalam pergerakan harga. Dengan kata lain, tanpa mengira cara pasaran bergerak, pergerakan harga saham tetap tidak berubah tanpa inflasi. Sekiranya beta lebih besar daripada sifar, maka kedua-dua saham dan pasaran atau penanda aras akan bergerak ke arah yang sama tetapi dalam jumlah yang lebih rendah daripada pulangan pasaran. Syarikat yang kurang mudah berubah daripada pasaran mempunyai beta kurang daripada 1 tetapi lebih daripada sifar. Banyak syarikat utiliti berada dalam jumlah ini. Beta bersamaan 1 pula bermaksud stok mencerminkan turun naik apa sahaja indeks yang digunakan untuk mewakili keseluruhan pasaran. Sekiranya saham mempunyai beta 1, ia akan bergerak ke arah yang sama dengan indeks dengan jumlah yang hampir sama. Dana indeks yang mencerminkan KLCI akan mempunyai beta hampir dengan 1. Beta lebih besar daripada 1 menunjukkan turun naik yang lebih besar daripada indeks berasaskan luas. Banyak syarikat teknologi baru mempunyai beta lebih tinggi daripada 1. Beta lebih besar daripada 100 tidak akan berlaku kerana ini menunjukkan turun naik saham 100 kali lebih besar daripada pasaran. Sekiranya saham mempunyai beta 100, ia akan menjadi sifar pada penurunan dalam pasaran saham. Sekiranya anda melihat beta lebih dari 100 di laman penyelidikan,
Biasanya, kesalahan statistik atau stok telah mengalami perubahan harga yang liar dan mungkin membawa maut. Sebahagian besarnya, stok syarikat yang besar jarang mempunyai beta lebih tinggi daripada 4. Gambar raja tersebut menunjukkan syarikat Nestle Malaysia Berhad mempunyai nilai beta kurang daripada 1 iaitu 0.22. Jika pelabur tidak mahu saham terlalu mudah berubah, pelabur boleh menggunakan beta yang lebih kecil. Jadi, perubahan harga saham tidak terlalu besar. Sebagai contoh, Nestle Malaysia Berhad mempunyai beta 0.22. Jadi, jika indeks naik 10%, maka pulangan bagi saham syarikat naik 2.2%. Saham bagi beta yang kecil akan naik secara konsisten. Seterusnya, gambar rajah berikut menunjukkan Petronas Dagangan Berhad mempunyai nilai beta hampir kepada 1 iaitu 0.94. Jadi, jika indeks jatuh 10%, pulangan saham syarikat akan jatuh 9.4%. Petronas Dagangan Berhad adalah salah satu komponen indeks dalam FTSE Bursa Malaysia KLCI. Jadi, nilai beta syarikat hampir kepada 1. Berdasarkan gambar rajah, kita boleh lihat apabila pulangan keseluruhan pasaran saham iaitu FBM KLCI menurun, maka pulangan saham bagi Petronas Dagangan Berhad juga akan menurun. Hal ini kerana Petronas Dagangan mempunyai beta lebih kurang sama dengan 1. Seterusnya, bagi penerangan nilai beta lebih besar dari 1, gambar rajah tersebut menunjukkan syarikat Axiata Group Berhad mempunyai beta 1.77. Syarikat yang mempunyai beta lebih besar daripada 1 lebih mudah berubah daripada pasaran. Sebagai contoh, jika syarikat telekomunikasi seperti Axiata Group Berhad berisiko tinggi dengan beta 1.77 dan jika pulangan keseluruhan pasaran saham meningkat sebanyak 10%, maka pulangan saham ini dijangka akan meningkat sebanyak 17.7%. Seterusnya, anda boleh menggunakan investing.com untuk melihat beta negatif. Langkah pertama, anda boleh membuat carian di Google dengan menaip perkataan seperti gambar rajah yang ditunjukkan. Langkah yang kedua, apabila anda sudah masuk ke laman web investing.com pada bahagian stock screener, anda perlu mengubah pilihan negara kepada Malaysia. Seterusnya, anda perlu menekan butang volume dan volatility dan kemudiannya memilih beta sebagai pilihan anda. Langkah yang ketiga, anda boleh memasukkan nilai beta yang anda inginkan di dalam kotak edit kriteria seperti gambar rajah tersebut. Dan akhir sekali, anda akan mendapat keputusan syarikat yang mempunyai beta yang anda mahukan. Gambar rajah tersebut menunjukkan syarikat Nationwide Express mempunyai nilai beta negatif iaitu negatif 1.51. Jika nilai beta adalah negatif, ia akan menunjukkan hubungan terbalik dengan pasaran. Oleh itu, apabila indeks naik 10%, Nationwide Express akan jatuh sebanyak 15.1%. Manakala, jika pulangan keseluruhan pasaran saham menurun 10%, maka pulangan saham tersebut dijangka meningkat sebanyak 15.1%. Anda juga boleh mengira beta di Excel menggunakan fungsi slope. Gambar rajah tersebut menunjukkan kalkulator Excel beta yang boleh anda muat turun di Corporate Finance Institute dan mengikuti langkah-langkah. Yang
pertama, dapatkan harga saham mingguan. Yang kedua, dapatkan harga mingguan indeks pasaran. Langkah yang ketiga, hitung pulangan mingguan stok. Yang keempat, hitung pulangan mingguan indeks pasaran. Yang kelima, gunakan fungsi slope dan pilih pulangan mingguan pasaran dan saham masing-masing sebagai siri mereka sendiri. Dan akhir sekali, keluaran dari fungsi slope adalah beta. Seterusnya, kelemahan beta. Beta boleh dipercayai hanya jika stok sering diperdagangkan. Kesimpulannya mungkin berat sebelah jika anda mengetahui beta stok tidak cair. Yang kedua, beta hanya menunjukkan turun naik saham berbanding pasaran dan bukan secara umum. Saham mungkin berisiko tetapi tidak berkaitan dengan pulangan pasaran. Oleh itu, ia harus digunakan dengan berhati-hati. Kelemahan yang ketiga, beta tidak memberikan gambaran lengkap mengenai profil risiko syarikat. Ia berguna untuk mengukur turun naik jangka pendek tetapi pelabur jangka panjang akan menganggapnya tidak berguna. Pelabur jangka panjang perlu memasukkan pelbagai faktor bersama dengan risiko pasaran untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Kesimpulannya, bagaimana pelabur menilai risiko dalam saham yang mereka beli atau jual? Walaupun konsep risiko sukar untuk diambil dalam analisis dan penilaian saham, salah satu petunjuk yang paling popular adalah ukuran statistik yang disebut beta. Penganalisis sering menggunakannya semasa mereka ingin menentukan profil risiko saham. Walau bagaimanapun, sementara beta mengatakan sesuatu tentang risiko harga, ia mempunyai had bagi pelabur yang ingin menentukan faktor risiko dalam kewangan. Pada akhirnya, penting bagi pelabur untuk membuat perbezaan antara risiko jangka pendek di mana turun naik beta dan harga adalah lebih berguna dan risiko kewangan jangka panjang di mana faktor risiko gambaran besar lebih jelas. Beta yang tinggi mungkin bermaksud turun naik harga dalam jangka masa terdekat, tetapi beta juga tidak menolak peluang jangka masa panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.